Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi tajuk yang semalam, iaitu wasatiyah menjamin kecemerlangan umat. Okey, kita terus kepada prinsip-prinsip yang telah kita sembang semalam. Ada 4 prinsip, betul tak? Yang sudah sebut, sekolah smart, amat, cemerlang. Sekolah sederhana, smart seimbang, amat adil, cemerlang lah. Okey, baik, kita pergi pada prinsip yang pertama. Okey, yang pertama. Okey, iaitu melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syariat. Okey, ini dia ya. Tu maksud sederhana. Maksudnya kita tak melampau. Contoh kita kata kita puasa tidaklah sehingga kita puasa sepanjang tahun. Yang tu Rasulullah ada tegur kan beberapa orang sahabat yang terlalu asyik beribadah sehingga puasa sepanjang tahun. Kita ni ada masa kita puasa, ada masa kita berhenti, ada masa kita teruskan puasa seperti puasa Isnin Khamis atau puasa Nabi Daud selang sehari atau puasa-puasa sunat yang telah ditetapkan atau mengikut sunnah Rasulullah. Okey, seterusnya melaksanakan amanah dengan sempurna dan dedikasi. Okey. Itu yang kita kata dalam prinsip kesederhanaan. Yang seterusnya ada lagi, dia kata melaksanakan tugas sebagai hamba Allah di muka bumi. Okey, tak kiralah sikit ke banyak ke, kita ni adalah sebagai hamba Allah, kita tunaikan amanah sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Apa tugas antara tugas-tugas hamba Allah sebagai manusia ni? Beribadah, bersukan dan lain-lain lah. Banyak sangat tugas-tugas kita yang sebenarnya perlu kita buat mengikut syariat. Okey, baik. So, tak nak panjang-panjang, kita pergi pada yang kedua, iaitu keseimbangan. Okey, keseimbangan ni kita terus kepada, kita kata Jerry. Kita biasa dengar Jerry kan. J tu apa? J jasmani, E emosi, R ni apa kita panggil? Rohani. I ni kita panggil apa? Intelektual. Intelektual ni akal lah. Berkaitan dengan akal secara sempurna dalam semua keadaan. Okey, maksud dia kita ni kena seimbang. Jangan kita hanya bersukan aja, tak boleh. Jasmani je semua. Semua jasmani. Tak ada mengambil kira emosi, rohani. Ataupun kita ni hanya memenuhi perut kita je. Makan je. Tak fikir pun tentang kalau kita makan terlalu banyak menyebabkan akal kita jadi tak berapa sihat. Dan lain-lain lah. Okay. Ataupun kita ibadat aja, tidak ada masa untuk jasmani dan sebagainya, maka benda tersebut akan tidak seimbang. Kita tengok rohani, dia kata siapa? Istiqamah dalam ibadah. Kita buat istiqamah. Solat 5 waktu, sunat lagi selepas solat fardu, solat ba'diyah, solat hajat dan sebagainya. Okey, jasmani berehat setelah penat bekerja tu biasalah. Tapi janganlah kita tidur melebihi had waktu yang sebenarnya. Tidur je. Waktu malam memang waktu untuk tidur, tapi bukanlah kita kena tidur sampai melepasi waktu subuh. Orang Islam ni dia memang kalau kita ikutkan diakui oleh orang kafir sendiri, kita kata apa, tersusun. Sebab kita ada 5 fardu solat. Kita kena bangun waktu subuh, kemudian kita terus bekerja sehingga zuhur berhenti sekejap, solat, kemudian sambung balik kerja, solat asar, kemudian main-main. Pula kita masuk pada waktu malam, maghrib. Kemudian kita biasanya maghrib isyak ni kita boleh fokus untuk Al-Quran. Kemudian isyak, kemudian rehat. Akal menjauhi daripada perkara yang merosakkan akal. Tengok benda lucah tak boleh. Benda lucah ni sebenarnya menurut kajian ramai tahu pelajar yang melihat benda lucah. Pernah Ustazah terbaca kajian dia ada tengok benda lucah ni banyak dalam kalangan pelajar, sebab zaman sekarang ni boleh tengok tanpa sempadan, bukan pelajar je sebenarnya, tapi Ustazah nak sebutnya terbuka untuk tengok. Okey, seterusnya kita pergi kepada keadilan, nombor 3 ya. Okey, nombor 3 kita pergi pada keadilan. Okey, meletakkan sesuatu dengan sesuai pada masa dan tempat. Adil maksud dia. Okey, contohnya
Allah suruh kita solat lah. Tu maksudnya kalau kita tak solat, kita zalim dengan diri kita sendiri. Contohnya perempuan dengan lelaki, pakaian perempuan macam mana, pakaian lelaki macam mana, tu maksud dia. Okey, ya. Menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerima, mengambil pendekatan pertengahan yang seimbang secara hikmah antara dua perkara yang ekstrim. Okey, contoh ada dua perkara yang macam dahsyat kan. Kita kata kita ambil pendekatan yang seimbang, yang kita rasa benda tersebut tidak melampau dan adil. Okey. Seterusnya, nombor 4 ialah prinsip yang terakhir, iaitu cemerlang tadi ya. Okey. Cemerlang ni maksud dia kita menggunakan tindakan itu menggunakan pendekatan terbaik dalam melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta berkeyakinan teguh pada Allah. Okey. Yang keduanya, pendekatan kita tu melakukan kebaikan seperti memakmurkan bumi, menggunakan kekayaan dunia untuk mendapat keredaan Allah, kemudian melakukan tugas dengan rela hati dan ikhlas kerana Allah. Tu maksud yang cemerlang. Cemerlangnya kita punya tindakan tu ya. Okey. Kalau kita tengok dalam buku ni disebut tentang ciri umat yang cemerlang tu. Itulah antaranya yang kita sebutkan tadi. Okey. Habislah untuk 4 prinsip wasatiyah menjamin kecemerlangan umat. Okey, ingat balik yang sudah sebut tadi tu ya. Okey. Dan setiap prinsip ni dia ada dalil dalam Al-Quran. Kamu boleh rujuk dalam buku teks setiap dalil-dalil tersebut. Bukanlah rekaan semata-mata, tapi ditulis dalam Al-Quran yang menjadi panduan kita sepanjang hidup. Okey. Seterusnya kita tengok kepada yang terakhir, iaitu hikmah melaksanakan wasatiyah. Okey, sekejap ya. Ustazah kena lari dulu, nanti tak nampak. Okey. Hikmah melaksanakan prinsip wasatiyah. Okey. Pertamanya ialah syiar Islam dapat ditegakkan dengan menyempurnakan akhlak dan nilai murni. Maksudnya senanglah Islam nak tertegak kalau umat Islam semuanya ada prinsip wasatiyah ni. Kalau bergaduh tak melampau, rebut harta tak melampau, bekerja tidak melampau, yang perempuannya melaksanakan tugas dia masing-masing. Ni tak ada yang perempuan nak lakukan tugas lelaki, yang lelaki nak lakukan tugas perempuan. Tu yang syiar Islam susah untuk ditegakkan. Okey, yang seterusnya pembangunan menyeluruh. Dan seimbang dapat diwujudkan kerana adanya kestabilan politik. Maksudnya kalaupun ahli-ahli parlimen, kita panggil apa, YB ni kan, mereka ni pegang amanah dengan ada prinsip wasatiyah ni, maka stabillah politik. Masalahnya kalau pembangkang pun faham tugas dia, kerajaan pun faham tugas dia, sebenarnya wujudnya kestabilan politik. Tapi apa yang terjadi ialah di sebaliknya. Okey, yang seterusnya ketiga, ekonomi masyarakat stabil. Bila masyarakat stabil, kerana tidak berlaku pembaziran. Ekonomi masyarakat stabil kerana tidak berlaku pembaziran. Maksudnya tak banyak. Kalau orang, contoh kita kata pakaian kan, buat pakaian baru. Padahal sebenarnya pakaian ni kita pakai basuh kan. Kenapa perlu banyak-banyak? Sepatutnya macam juga alat tulis, kertas, kalau kita pakai dengan berjimat-jimat cermat, maka tak banyaklah pokok-pokok ataupun benda yang perlu diproses semula untuk mencipta benda-benda tersebut. Okey, tahap pendidikan masyarakat dapat ditingkatkan. Okey, masyarakat aman damai. Yang inilah memang kesan kalau kita ikut Islam je, memang aman damai. Okey, Ustazah rasa sehingga situ sahaja. Tolong rujuk buku teks dan juga faham betul-betul tentang prinsip wasatiyah dan amalkan dalam kehidupan kamu seharian. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.